Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Para penonton, para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam tazkirah indahnya bahasa Al-Quran. Okay, di mana kita akan melungsuri satu aspek Al-Quran, iaitu bahasa yang digunakan itu sendiri. Seperti mana kita tahu, kita sedia maklum bahasa yang digunakan dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Okay, dan kita telah pun ceritakan atau memberitahu bahawa Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab, tidak lain dan tidak bukan untuk membuat kita memikir akan intipati, akan isi kandungan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah pun melungsuri beberapa aspek dari episod-episod yang lepas, dan insya-Allah pada hari ini kita akan melungsuri suatu bahagian lagi. Dan bahagian ini terdapat dalam Suratul Ahzab ayat ke-24. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud berlakunya yang demikian supaya Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran mereka, dan menyiksa orang-orang yang munafik jika ia kehendaki atau ia menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Yang kita perlu lihat pada ayat ini, pada bahagian yang pertama, liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim. Apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau memberitahu bahawa dia hendak memberi ganjaran kepada mereka yang benar disebabkan kebenaran mereka, maka Allah Subhanahu wa taala timbul dalam bab ini. Liyajziyallah as-shadiqin bisidqihim. Bermakna Allah Subhanahu wa taala sendiri akan memberi mereka ganjaran. Kemudian pada bahagian yang seterusnya, wa yu'adzibal munafiqin in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Kemudian kita lihat dalam bab azab pula, apabila hendak siksa orang-orang munafik, maka perkataan Allah itu tak ada. Jadi kenapa demikian? Jadi kita beri suatu gambaran. Dalam bahasa Melayu, ada kata kerja. Benar? Jadi kata kerja mesti ada orang yang mengerjakan kata kerja tersebut. Sebagai contoh macam Ali pergi ke pasar. Ada kata kerja pergi, maka ada juga orang yang mengerjakan kata kerja tersebut, iaitu Ali. Jadi ada kala kita boleh tidak sebutkan kata kerja tersebut. Ini sebagai contoh, pergi ke pasar. Ini bila kita ketahuilah
Sebagai contoh, orang yang ingin mengerjakan itu. Seperti kata seorang ibu kepada anaknya, anak dia satu je, Ali. Dia cakap, pergi ke pasar. Jadi Ali tahulah itu ditujukan kepada dia. Itu salah satu sebab mengapa orang yang mengerjakan itu tidak disebutkan meskipun ada kata kerja. Jadi kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ni sebutkan yang mengerjakan itu dalam bab memberi ganjaran. Akan tetapi dalam bab siksa tidak sebutkan yang akan menyiksa. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Okey, kita memberi suatu gambaran yang lebih dekat kepada kita. Itu mungkin ke dalam alam kerja. Bagi mereka yang sudah bekerja. Contoh kalau kita buat satu benda yang baik. Dan kemudian bos kita tanya kita. Siapa yang buat benda ni? Maka dengan lajunya kita nak katakan kita yang buat. Jadi kita akan cakap, saya yang lakukan bos. Saya yang buat benda ni dan sebagainya. Okey. Jadi dalam benda baik, kita dengan pantas kita nak mengaku kita yang buat. Bagaimana pula kalau kita terbuat suatu silap langkah? Dengan cepat ke kita nak mengaku kita yang buat demikian? Tidak kan. Kalau bos tanya, awak ke yang buat silap ni? Awak tak akan cakap pun saya yang buat silap. Yang akan cakap, ya. Satu patah je yang akan disebutkan. Okey. Kita nampak satu gambaran. Jadi, kita link balik dengan ayat ini. Baik, jadi Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita membincangkan tentang memberi ganjaran, maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu kita bahawa dialah akan tergesa-gesa bagi kita ganjaran kalau kita membuat suatu perkara yang baik. Itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat satu benda yang baik, dengan cepatnya, dengan pantasnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kita ganjaran. Namun, kalau dalam bab siksa pula, dalam bab siksa, ya memang Allah Subhanahu Wa Taala yang siksa. Tapi mengapa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebutkan namanya dalam bab siksa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala hendak tunjuk sifat pemurahnya. Okey. Dia berat hati sebenarnya nak siksa hamba-hambanya. Itu satu pendapat. Ada lagi satu pendapat. Yang mengatakan bahawa siksa ini sebenarnya bukan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, malah atas kehendak manusia sendiri. Mereka sendiri yang terjebak dalam kesalahan dan kesilapan. Maka atas tangan mereka sendiri mereka disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lagi satu pendapat. Jadi kerana itulah ada aspek ini, disebutkan orang yang mengerjakan dan tidak disebutkan. Untuk memberi kita gambaran yang lebih jelas. Tentang konteks ayat ini dan juga tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Kita bagi lagi satu contohlah. Kita letak diri kita sebagai seorang ayah, seorang ibu. Kalau anak kita, dia dapat balik dia punya kertas exam, dapatlah markah 95/100 dalam matematik. Memanglah kita cepat kita nak puji dia, kita nak cakap kata-kata yang baik kepadanya. Memanglah itu suatu naluri seorang ibu dan ayah.
Namun kalau dia buat, anak kita buat satu kesilapan, satu kesalahan, kita nak tak menghukumnya? Setentunya tidak kan? Tapi perlulah. Jadi ia merupakan sebagai suatu pengajaran. Contoh dapat balik kertas kerja 30 poin 100. Memang kita berat hati nak marah dia dan sebagainya, tapi perlulah agar dia belajar lebih sikit, dapat backup sikit. Jadi sama juga seperti gambaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia, Allah Subhanahu Wa Taala nak ke menyiksa hamba-hambanya? Tidak. Kan Allah dalam penghujung ayat ini, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani akan hamba-hambanya. Jadi berat sangat hati dia nak siksa, tapi perlu juga kerana hamba-hambanya ni dah terjebak dalam kemungkaran, kesilapan dan kesalahan dan sebagainya. Jadi perlulah siksa, tapi sangat berat hati nak siksa. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut dirinya dalam hal ini. Malah dalam ganjaran pula, dalam kita berbual tentang ganjaran yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala tampilkan dirinya, okey, kerana nak membuktikan dia akan memberi ganjaran dengan pantasnya. Awak buat, saya kasih. Begitulah. Okay, jadi sebagai rumusan, ini menunjukkan kepada kita keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri. Kerana ia memberikan kita suatu gambaran yang lebih jelas, okay, yang tidak dapat kita nampak kalau ia diturunkan dalam bahasa yang lain. Okay. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tampilkan dirinya dalam bab ganjaran untuk membuktikan bahawa dia akan memberi ganjaran kepada hamba-hambanya jika mereka melakukan kebaikan. Namun beliau atau Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menampil dirinya dalam ayat atau dalam bab azab, kerana sebagai naluri memang berat hati nak menyiksa hamba-hambanya sebagai seorang yang mengasihani. Tapi sebab perlu, jadi maka diseksalah. Tapi dibuanglah, tidak disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala di situ, kerana nak menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala mengasihani akan hamba-hambanya. Semoga dengan ini kita dapat mempertingkatkan diri kita lah untuk terus melakukan amal soleh insya-Allah, dan jika kita terjebak dalam kemungkaran, maka kita segera taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana beliau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani akan hamba-hambanya. Insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kerana sudi mengikuti siaran ini. Joinlah kita lagi setiap minggu pada hari ini, hari Selasa 1:30 petang, di mana kita akan mencungkil keindahan Al-Quran itu sendiri melalui bahasanya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.